Dan untuk kita melihat ataupun mengulas lebih lanjut senarai kabinet ini, saya nak bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Ketua Kluster Tadbir Urus dan juga Integriti UM dan juga penganalisis politik. Prof, pertama sekali Prof, apabila Prof mendengar pengumuman senarai Menteri Kabinet ini, pandangan awal Prof? Saya melihat bahawa objektif utama apabila saya tengok pelantikan menteri-menteri dan timbalan menteri yang ada, tema yang saya boleh dapat ialah Perdana Menteri mahukan kestabilan dalam kerajaan. Jadi sebab itulah kita lihat menteri-menteri yang dilantik itu majoritinya adalah daripada mereka yang telah pun berada dalam kabinet sebelum ini. Jadi boleh kita katakan kesemuanya, cuma ada beberapa perubahan kecil saja yang dibuat, dan kesemua mereka itu adalah mereka-mereka yang telah berada dalam kabinet yang bersama-sama dengan Perdana Menteri sebelum ini. Jadi sebab itu bagi saya, yang pertama saya melihat kepada kestabilan dalam kerajaan. Yang kedua, saya melihat tema yang juga sama penting ialah continuity dalam pentadbiran. Mereka ini rata-ratanya telah pun memahami dasar-dasar kerajaan sebelum ini, dan sebab itulah apabila mereka ini dilantik semula, ia adalah lebih kepada proses untuk pelaksanaan dasar-dasar yang telah diluluskan sebelum ini. Jadi bagi saya, stability dan continuity merupakan faktor asas kenapa Perdana Menteri melantik mereka-mereka yang sebelum ini berada dalam kabinet dalam kerajaan sebelum ini. Prof, kalau kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meletakkan kabinet ini sebagai kabinet yang berorientasikan hasil ataupun result oriented dan memberikan tempoh masa 100 hari untuk membuktikan pencapaian awal, satu istilah yang diperkenalkan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat sebelum ini, iaitu 100 hari pertama pentadbirannya sebagai penanda aras prestasi di peringkat awal pentadbiran. Tetapi melihat kepada senarai betul kita mengekalkan hampir keseluruhan, mungkin 70% atau 80% senarai menteri yang ada ini, dah hanya seorang saja teknokrat yang dikekalkan, iaitu Menteri Kewangan Datuk Tengku Zafrul. Adakah tempoh 100 hari ini mencukupi untuk kabinet berorientasikan hasil ini menunjukkan hasil awal? Kalau kita lihat kepada prestasi mereka sebelum ini, sudah tentulah mereka pun telah melaksanakan banyak tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka sebelum ini. Jadi mungkin bagi menteri yang baru ataupun kementerian yang baru, maka sudah tentulah bagi saya 100 hari ini tidak begitu tempoh masa yang cukup untuk mereka membuktikan kerja-kerja yang mereka perlu laksanakan. Walau bagaimanapun, kebanyakan menteri-menteri ini mereka berada dalam kementerian yang sama. Jadi sudah tentulah apa yang perlu mereka lakukan ialah meningkatkan lagi keupayaan untuk melaksanakan mana-mana program yang tertangguh akibat daripada peletakan jawatan Perdana Menteri sebelum ini dan ketiadaan kabinet sebelum ini. Jadi bagi saya inilah masa yang sesuai untuk mereka-mereka yang berada dalam kementerian yang sama untuk menunjukkan bahawa mungkin sebelum ini ada beberapa kritikan yang telah dilontarkan kepada beberapa kementerian di mana mereka tidak menunjukkan prestasi yang begitu baik, sehingga mengakibatkan ramai yang tidak puas hati dengan kementerian-kementerian tersebut. Jadi ini mungkin menunjukkan bahawa mereka perlu meningkatkan lagi keupayaan bekerja mereka dan memastikan dasar-dasar yang telah diluluskan dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin, dan yang lebih penting dalam masa 100 hari selepas ini mereka perlu menunjukkan bahawa kerja-kerja yang mungkin tertangguh sebelum ini dapat dilaksanakan dengan secepat yang mungkin. Jadi ini bukan lagi, walaupun mereka berada dalam kementerian yang sama, comfort zone itu mungkin ada, namun di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang baru, mungkin beliau tidak lagi mahu mereka ini berada dalam comfort zone. Jadi diletakkan 100 hari sebagai penanda aras untuk menteri-menteri ini melaksanakan tugas mereka dengan sebaik yang mungkin. Jadi mungkin rakyat akan menilai sejauh mana prestasi menteri-menteri nanti dalam 100 hari yang pertama, apakah walaupun mereka berada dalam kementerian yang sama, keupayaan mereka itu adakah sama sebelum ini ataupun keupayaan mereka itu boleh ditingkatkan lagi. Beberapa menteri yang diberi tugas dan tanggungjawab di bawah kementerian yang baru, maka ini merupakan satu cabaran yang besar bagi mereka kerana mereka perlu menunjukkan
hasil kerja mereka dalam tempoh yang agak singkat 100 hari untuk melaksanakan dasar-dasar yang mungkin mereka tidak begitu familiar sebelum ini. Kita lihat Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kemudian Kementerian Pembangunan Keusahawanan. Nah, ini adalah kementerian yang sangat penting dan menteri yang dilantik juga bukanlah di kalangan mereka yang berada dalam kabinet sebelum ini. Jadi ini tugas berat dan tugas yang besar untuk mereka, dan yang lebih penting mereka perlu berupaya untuk melaksanakan apa juga tanggungjawab yang diberikan kepada mereka demi memastikan bahawa apa juga pencapaian itu dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang diberikan. Prof, kita melihat kepada kementerian-kementerian yang krusial, yang penting ketika ini. Dan kalau kita saksikan kementerian yang sering mendapat perhatian ataupun yang menjadi tumpuan adalah Kementerian Pendidikan. Menterinya, portfolionya masih lagi sama, Senator Dr. Aziz Jidin. Begitu juga dengan 4 jawatan Menteri Kanan. Masih lagi dikekalkan. Tidak ada jawatan Timbalan Perdana Menteri, tetapi kita melihat kepada kementerian-kementerian yang sangat penting, dan kita mengetahui bahawa ketika ini kita kadar vaksinasi, realitinya kadar vaksinasi berada pada tahap 50% dan tidak lama lagi kita dijangka mencapai imuniti kelompok. Tetapi cabarannya bukan saja dari sudut kesihatan, tapi dari sudut untuk menjana semula ekonomi kita ni. Berapa ramai yang sudah kehilangan pekerjaan, dipotong gajinya. Kalau ikut data, ada kadar pengangguran 4.2%, dan ini pastinya diberikan tumpuan kepada seperti yang Prof sebutkan tadi, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, iaitu Tan Sri Noh Omar. Bukan orang baru, tapi orang yang baru diangkat masuk ke dalam kabinet kali ini. Tadi apa cabaran khususnya untuk Kementerian Pembangunan Operasi, Usahawan dan Operasi ini, dan dalam tempoh 100 hari ini apa pencapaian yang perlu dibuktikan? Ya, bagi saya memang ini merupakan satu kementerian yang sangat penting, pembangunan keusahawanan. Kita tahu bahawa Kementerian Kesihatan telah pun melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memastikan masyarakat mempunyai vaksinasi. Sebab itulah kita lihat kejayaan KJ di bawah Kementerian Mosty sebelum ini telah mengangkat kewibawaan beliau sebagai menteri yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dipindahkan ke Kementerian Kesihatan kerana fasa vaksinasi itu telah pun berada pada tahap yang sangat baik. Jadi mungkin apabila beliau berada di Kementerian Kesihatan, beliau boleh melihat perkara-perkara yang lain selain daripada proses vaksinasi. Namun kita melihat bahawa apabila herd immunity ini telah meningkat, dan kita dapati bahawa kadar pesakit-pesakit di hospital terutama di kalangan mereka yang mempunyai stage 4 dan 5 itu semakin berkurangan. Ini menunjukkan bahawa sekarang ini hala tuju negara bukan lagi lebih kepada menangani penyebaran wabak COVID-19, tetapi lebih kepada meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan aktiviti ekonomi. Dan sudah tentulah apabila kita melihat dalam konteks pembangunan ekonomi negara, sektor yang sangat penting terutama yang dekat dengan masyarakat ialah sektor-sektor keusahawanan. IKS ini antara mereka yang terjejas teruk akibat daripada pandemik sebelum ini. Jadi bagi saya, dengan meletakkan menteri, walaupun beliau Noh Omar bukan pernah berada dalam kabinet sebelum ini, tetapi beliau juga merupakan antara veteran dalam kerajaan, pernah menjadi menteri dan juga merupakan tokoh senior dalam politik. Jadi bagi saya pengalaman beliau sudah tentulah membolehkan beliau untuk mampu untuk melaksanakan apa juga tugas-tugas dan tanggungjawab yang akan diberikan, terutama merancakkan semula sektor ekonomi di kalangan pengamal-pengamal IKS. Ini bagi saya penting kerana kita lihat jika IKS ini berdaya maju, bersaing, maka mereka ini akan membolehkan sektor ekonomi ini akan bergerak dengan lebih baik. Jadi sebab itu saya merasakan bahawa dengan meletakkan seorang yang mempunyai pengalaman, ia mungkin akan memudahkan kementerian ini untuk melaksanakan apa juga tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksana. Walaupun mungkin 100 hari bukan merupakan satu tempoh yang panjang, namun saya kira dengan pengalaman beliau sebelum ini menerajui beberapa kementerian, maka saya kira bukan sahaja beliau perlu mengembeling pelbagai tenaga, bukan sahaja daripada kalangan warga kementerian, bahkan juga mungkin boleh mengembeling tenaga-tenaga luar seperti tenaga-tenaga pakar profesional untuk memastikan bahawa sektor ekonomi terutama di kalangan Bumiputera boleh dirancakkan lagi, dan juga masyarakat yang sebelum ini tidak dapat keluar kerja, tidak dapat menjalankan perniagaan, maka apabila
imunisasi ini sudah meningkat dengan baik, maka mereka boleh kembali bekerja, maka sektor ekonomi boleh dirancangkan. Tetapi perlu ada satu hala tuju yang jelas, perlu ada program-program yang lebih jelas untuk merancangkan sektor ekonomi di kalangan usahawan-usahawan kecil Bumiputera ini. Baik, Prof, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Saya nak sambung kembali perbincangan pasca pengumuman Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Prof, kalau kita lihat tadi ketika pengumuman Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan ada tempoh 100 hari untuk ukuran pencapaian awal kerajaan beliau dan juga kabinet beliau berlandaskan kepada 3 prinsip, iaitu peka dengan keperluan semasa, bertanggungjawab dan amanah, dan yang ketiga mengembalikan semula keyakinan rakyat. Tetapi persoalan yang di sini dengan senarai kabinet ataupun muka-muka yang dikekalkan dalam kabinet ini hampir sama, bagaimana mereka boleh menunjukkan hasil dengan berlandaskan 3 prinsip ini, iaitu peka dengan keperluan semasa dan juga mengembalikan keyakinan rakyat? Okey, saya tengok teras kepada pelantikan ini adalah berdasarkan kepada stability dan continuity tadi yang saya sebutkan. Sebab itu muka-muka lama masih berada dalam kabinet pada kali ini. Tetapi asas kepada pelantikan muka-muka lama bagi saya ialah nak meneruskan kesinambungan pentadbiran. Jadi ini penting. Sebab itu kita lihat apabila kestabilan politik itu boleh dicapai, sudah tentulah mereka boleh menumpukan sepenuh perhatian kepada agenda yang lebih utama dalam negara, menangani wabak COVID-19 dan membangunkan semula ekonomi. Jadi ini sebenarnya keperluan semasa. Jadi apabila menteri-menteri tidak lagi sibuk dengan isu-isu politik, polemik politik, konflik politik, maka mereka boleh menumpukan sepenuh perhatian kepada agenda yang sangat dekat dengan masyarakat. Jadi ini bagi saya teras yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi. Yang kedua, rata-rata kita lihat kabinet ini mereka telah pun menunjukkan keterampilan yang baik, jadi tidak dibelenggu dengan pelbagai isu. Jadi sudah tentulah mereka ini akan lebih mudah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab tanpa mempunyai apa-apa masalah. Dan saya rasa apabila pelantikan ini dibuat, maka semua menteri ini apabila mereka telah diberi peluang kedua untuk menjawat semula jawatan menteri ataupun timbalan menteri dan memegang semula portfolio yang sama, maka mungkin jika sebelum ini beberapa kritikan telah dilontarkan, maka mereka perlu lebih sensitif dengan apa juga kritikan-kritikan yang diberikan sebelum ini dan cuba untuk memastikan bahawa apa juga tanggungjawab yang diberikan pada kali ini dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi ini merujuk kepada asas yang ketiga, iaitu mengembalikan semula keyakinan masyarakat. Kerana kita lihat berdasarkan kepada prestasi beberapa menteri sebelum ini, mereka tidak begitu menunjukkan prestasi yang memberangsangkan
Jadi mungkin apabila diberi peluang semula untuk memegang jawatan sebagai menteri ataupun timbalan menteri di portfolio yang sama ataupun berbeza, maka inilah masa dan ketika untuk mereka menunjukkan bahawa mereka mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik supaya masyarakat akan boleh mempercayai semula dari segi kebolehan dan keupayaan mereka untuk melakukan pekerjaan. Kerana jika mereka mampu untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik pada kali ini, maka secara tidak langsung kepercayaan masyarakat akan meningkat dan ini akan membawa kepada sokongan bukan sahaja kepada kerajaan yang ada pada hari ini, bahkan juga mungkin boleh membantu kerajaan untuk mendapatkan semula sokongan dan kepercayaan masyarakat apabila PRU yang ke-15 nanti. Jadi bagi saya ini fasa yang sangat penting untuk menteri-menteri ini menunjukkan bahawa mereka ini bukan saja dipilih kerana mereka pernah berada dalam kabinet sebelum ini ataupun mungkin belum ada tetapi mereka ada keupayaan, tetapi yang lebih utama untuk memastikan mereka boleh melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Mungkin sebelum ini mereka telah melakukan kerja sama ada pada tahap yang memuaskan, tetapi pada kali ini kita melihat bahawa peringatan Perdana Menteri apabila beliau meletakkan 100 hari sebagai penanda aras, maka inilah masa dan ketika menteri-menteri yang dilantik ini perlu menunjukkan keupayaan yang lebih tinggi berbanding dengan tugas dan tanggungjawab yang mereka laksanakan sebelum ini. Jadi bagi saya, this is the right moment for them to prove themselves. Kerana jika mereka berjaya, maka yang akan mendapat kepercayaan yang lebih tinggi ialah kerajaan yang ada dan ini akan membantu kerajaan yang ada pada hari ini untuk membolehkan masyarakat akan mengundi mereka semula pada PRU yang ke-15 nanti. Jadi bagi saya, menteri-menteri perlu meningkatkan lagi prestasi mereka pada kali ini. Baik, peluang kedua itu kata kuncinya untuk kabinet kali ini di mana hampir keseluruhan senarai menteri kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan daripada kerajaan sebelum ini. Cuma ada beberapa portfolio saja yang bertukar, antaranya portfolio Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MOSTI yang bertukar antara YB Khairy Jamaluddin dan juga Datuk Seri Adam Baba, dan juga mengekalkan status quo 4 menteri kanan itu, dan inilah yang harus mereka buktikan dalam pentadbiran kali ini. Kabinet berorientasikan hasil, tempoh 100 hari diletakkan oleh Perdana Menteri untuk ukuran awal prestasi kabinet baru ini. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti UM, mengulas mengenai senarai kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Baik.